Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Penjagaan telinga dan pendengaran penting diintegrasikan dalam penjagaan kesihatan asasi. Belia siaga masa depan diperlukan untuk memberi nafas baru semua usaha pembangunan negara. Salah satu komponen terpenting dalam memperkasakan fasiliti penjagaan kesihatan asasi atau primary care untuk mengintegrasikan penjagaan telinga dan pendengaran ialah memberikan kemahiran yang relevan melalui latihan seperti yang dianjurkan oleh Badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dalam hal tersebut, Kementerian Kesihatan melalui kerjasama antara Jabatan Otorinolaryngology, Perkhidmatan Kesihatan Asasi dan Perkhidmatan Kejururawatan sedang menggubal kurikulum program latihan oral care for nurses in the community yang diharap akan menjadi satu realiti sebagai komitmen untuk menjana misi di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu dalam perutusan sempena sambutan Hari Pendengaran Sedunia 2023. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar di negara Brunei Darussalam, lebih 60% permasalahan telinga dan pendengaran dapat ditangani di peringkat penjagaan kesihatan asasi. Statistik yang diperolehi antara tahun 2021 hingga tahun 2022 dari Jabatan Otorinolaryngology Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menunjukkan seramai 1,980 orang pesakit yang bermasalah telinga dirujuk dari klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan ke klinik pakar otorinolaryngology dengan 4 masalah yang sering dialami pesakit ialah masalah tahi telinga, benda asing dalam telinga, jangkitan telinga dan kurang pendengaran. Menurut Menteri Kesihatan, pencegahan kehilangan pendengaran adalah penting untuk dilakukan sepanjang hayat bermula dari perkembangan anak dalam kandungan sehingga menjangkau usia emas. Majoriti punca masalah kehilangan pendengaran boleh dicegah dengan strategi pelaksanaan yang berkesan seperti program imunisasi, program penjagaan kesihatan ibu dan anak, pengenalpastian dan rawatan awal untuk masalah telinga. Tema sambutan penjagaan telinga dan pendengaran untuk semua, mari jadikan ia satu realiti. Ia memberi penekanan kepada kepentingan mengintegrasikan penjagaan telinga dan pendengaran ke peringkat penjagaan kesihatan asasi atau primary care. Selain kekuatan agama dan iman, pendidikan juga merupakan salah satu perkara penting dalam sama-sama menjayakan Wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah subuh pagi tadi semasa acara Wira Fajar program belia sembahyang fardu subuh berjemaah di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbagan. Hadirin yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, pengisian program sembahyang fardu subuh berjemaah dan tazkirah bertajuk Menjayakan Wawasan Negara disampaikan oleh Awang Haji Hazimin bin Haji Mentari, Pegawai Perkembangan Agama. Tazkirah menguraikan pendidikan bukanlah suatu proses yang singkat kerana ia akan melalui beberapa proses antaranya menabur benih moral individu dari kecil hingga dewasa yang dapat menyemai semangat kepercayaan diri. Program Cintai Al-Quran, sebuah program pengajian Iqra' dan Al-Quran yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancur dengan kerjasama Al-Hufaz Management. 10 pelajar yang menyertai program itu diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Program dibukakan khusus bagi penduduk Kampung RPN Kampung Pancur terdiri daripada anak-anak yatim dan keluarga yang memerlukan. Program diharap menjadi langkah positif bagi meningkatkan lagi cara dan pembelajaran Iqra dan Al-Quran. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mengamalkan budaya menabung perlu ada dalam setiap individu sebagai sebahagian daripada pengurusan kewangan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Dengan pusat graviti global beralih ke arah Indo-Pasifik, terdapat permintaan yang jelas untuk penglibatan Kesatuan Eropah EU yang lebih luas ketika keterlibatan EU meluas ke serantau melalui kerjasama pelaburan dan pembangunan. Lebih banyak kerjasama intensif dilaksanakan yang bertujuan menggalakkan kerjasama politik dan keselamatan ke arah menyumbang kestabilan dan kemakmuran Indo-Pasifik. Tuan Yang Terutama Vincent Pickett, Duta Kesatuan Eropah ke Indonesia dan Duta Besar ke negara Brunei Darussalam menjelaskan perkara itu dalam ucap pertama bertajuk The European Union as a Global Actor in the Indo-Pacific di semasa kunjungan ke Universiti Brunei Darussalam. Ucap pertama juga menggariskan penilaian kepentingan strategik EU di rantau ini dan bagaimana cara mengukuhkan kerjasama serta mempelbagaikan lagi kerjasama dalam bidang perdagangan, pembangunan dan keselamatan di rantau ini dan di negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama menamatkan lawatan kerja 3 hari ke negara ini selepas melancarkan fasiliti kerjasama EU negara Brunei Darussalam. Beberapa panel perbincangan juga diadakan yang antara lain membincangkan mengenai dasar luar dan dasar keselamatan EU. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Bernard Regnault Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara ini, dan Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara ini. Moderator perbincangan Dr. Joyce Teo Siu Yen, penolong Naib Chancellor dan Naib Presiden Hal Ehwal Global di UBD. Para pelajar juga berpeluang mengenal lebih dekat mengenai beasiswa dan program penyelidikan Horizon Eropah, program dana EU bagi penyelidikan dan inovasi. Acara seumpamanya dianjurkan melalui penubuhan baru fasiliti kerjasama Kesatuan-Kesatuan Eropah negara Brunei Darussalam. Semasa lawatan ke negara ini, Tuan Yang Terutama mengadakan mesyuarat 2 hala dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei. Pasukan Polis di Raja Brunei mengadakan majlis ceramah bersempena memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Majlis berkenaan diadakan lewat petang kemarin di Surau Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Kadong. Hadir Datuk Paduka Sri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Keagungan Peristiwa Isra' dan Mi'raj disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Ugama, Ketua Unit Ceramah Bahagian Penyebaran Dakwah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikelolakan oleh Badan Ugama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei. Mesyuarat Pegawai Kanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kali pertama telah berlangsung dari 26 hingga 28 Februari 2023. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Michael J. Pyle, pengerusi APEC SOM 2023, antaranya dihadiri oleh wakil dari Ekonomi APEC, Majlis Penasihat Perniagaan APEC (BAC) dan Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dalam kenyataannya, Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim mengalulukan keutamaan APEC tahun ini dan menyatakan sokongan negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama secara kolektif dengan ekonomi dalam memupuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang di rantau ini.
Ia termasuk menggalakkan perdagangan dan pelaburan serta persekitaran yang membolehkan pembangunan mampan dan inklusif. ABAC yang merupakan cabang sektor swasta APEC juga akan mengadakan mesyuarat sepanjang tahun ini. Dengan mesyuarat kedua akan dihoskan oleh ahli ABAC negara Brunei Darussalam pada April depan. Negara Brunei Darussalam memerlukan belia siaga masa depan bagi membantu merealisasikan wawasan Brunei 2035. Bagi mencapai hasrat tersebut, belia perlu memiliki jati diri dan sahsiah mulia, bersikap positif yang mampu mencorak masa depan negara selaras dengan matlamat dasar belia negara. Keazaman belia untuk melengkapkan diri sebagai belia cemerlang dimuatkan dalam laporan khas sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Maziah Jini membawakan laporannya. Sebagai bakal pemimpin masa depan, belia perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran, antaranya inovatif dan kreatif, sentiasa berfikiran positif serta memiliki jati diri dan sahsia yang mulia. Ini selaras dengan dasar belia negara agar belia bergerak pantas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran agar dapat menyumbang dalam pembangunan negara termasuk pendidikan. Menurut Yang Berhormat Chong Chin Yee, usahawan belia berjaya sehingga tersenarai sebagai 30 People to Watch dalam Business Law of Asia Awards 2020. Selain pendidikan, belia juga perlu mengutamakan bidang keusahawanan. Keusahawanan dapat membangun berbagai kemahiran seperti membacakan masalah, problem solving, berfikir critical thinking, bekerjasama dan berkomunikasi. Itu kerana keusahawanan ini perlu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan cara inovatif ini. Selain daripada itu, keusahawan juga dapat memandu remaja meningkatkan literacy kewangan, financial literacy supaya mereka lebih sedia untuk mengatasi cabaran kewangan peribadi atau profesional masa depan ini. Bagi pengasas bersama projek Bina Ukhuwah, Pengiran Haji Ahmad Fadilah Akbar bin Pengiran Haji Salihuddin pula, belia perlu cekal dan berani dalam menyahut apa juga cabaran, terutama dalam membantu masyarakat dan menyumbang idea-idea baharu yang dapat membantu meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi negara. Belia yang berani untuk menyahut cabaran yang positif adalah belia yang mampu mentransformasikan landscape pembangunan negara Brunei Darussalam ini untuk lebih bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. InsyaAllah sebagai salah satu agenda untuk mencapai wawasan 2035 iaitu untuk melahirkan insan yang cemerlang, perlulah ada belia yang cemerlang dari segi kemampuan dorang menyahut cabaran. Bagi membolehkan negara membangun dengan pesat, golongan belia perlu diperkasa agar mereka mampu menjadi individu bertaraf dunia, siaga masa depan dan agen perubahan yang dapat memberikan nafas baharu kepada semua usaha pembangunan negara. Marilah kita menjadi belia harapan negara. Maziah Jini untuk Berita RTB. Setiap individu perlu membuat inisiatif baru bagi mengubah sikap dalam pengurusan kewangan dengan mengambil langkah seperti menyemak dan menyusun semula kewangan pribadi, mengelakkan dari sifat berhutang dan mengamalkan budaya menabung. Dalam intipati khutbah hari ini menjelaskan, dalam hal menabung, pihak kerajaan telah menubuhkan tabung amanah pekerja TAP untuk membantu ahlinya menyimpan dan terkini diperkenalkan dengan skim persaraan kebangsaan SPK yang dihasratkan untuk menangani cabaran utama persaraan dan memberikan persaraan yang mampan serta inklusif untuk setiap warga kerja di negara Brunei Darussalam. Kita ambillah peluang yang disediakan oleh kerajaan ini untuk kelangsungan hidup kita di hari mendatang. Bagi sesiapa yang merasa belum jelas tentang skim persaraan kebangsaan ini, terutama bagi ahli yang berumur 50 hingga 60 tahun, bolehlah membuat temu janji bagi sisi konsultasi bersama tabung amanah pekerja bagi mengetahui lebih lanjut mengenai dengan faedah SPK yang diterima semasa bersara nanti. Jemaah yang dirahmati Allah,
Sebagai umat Islam, kita hendaklah membelanjakan rezeki yang diperolehi dengan bijak mengikut lunas-lunas Islam, termasuklah dengan mengamalkan sikap suka menabung. Mudah-mudahan dengan cara demikian, kita akan dapat mengukuhkan lagi ekonomi keluarga, masyarakat dan negara demi menjamin masa depan yang lebih baik. Sepanjang bulan Januari tahun ini, seramai 70 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Petang tadi, seorang lelaki berbangsa Cina memeluk agama Islam. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Serasa, Muara. Majlis disempurnakan di hadapan para pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Awang Adrian Ryan Shem Yun Fat berusia 25 tahun kini dikenali sebagai Muhammad Adrian Ryan Shem bin Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Both my parents are they're supportive. They're happy that I chose this based on it's for my future as well, and I told them, I explained them about Islam, and they agree with me, so there's no problems. Negara Brunei Darussalam mengalulukan ketibaan kapal persiaran Oceania Nautica dari Cape Town, Afrika Selatan. Kapal persiaran dengan membawa kira-kira 800 penumpang termasuk anak kapalnya tiba di Pelabuhan Muara petang tadi. Negara Brunei Darussalam juga menjangkakan kedatangan Seven Seas Marina pada 5 Mac ini. Kedatangan pelancong melalui kapal persiaran ini dijangka menyumbang kepada kebangkitan industri pelancongan di negara ini. Well, we were talked into doing a cruise, and we're very interested in having a look at the culture and the temples and your Grand Mosque. I come here probably about 20 years ago. I was impressed when I was here a long time ago, and I'm sure it's much more modern and up to date now. But Mahkamah Magistrate Kuala Belait menjatuhi hukuman denda ke atas seorang individu tempatan dan seorang individu penduduk tetap kerana didapati bersalah melanggar Akta Kastam. Mat Said bin Muhammad Saleh berumur 39 tahun dan Azrin binti Mahmud berumur 29 tahun dijatuhi denda berjumlah RM68,800 atau 16 bulan pemenjaraan setelah didapati memiliki sebanyak 94 karton dan 2 paket rokok pelbagai jenis. Mahkamah Magistrate Kuala Belait juga menjatuhkan hukuman denda sejumlah RM4,700 atau 4 bulan pemenjaraan bagi kesalahan memiliki 29 botol minuman keras pelbagai jenis. Jumlah denda mahkamah yang perlu dijelaskan sebanyak RM73,500 atau 20 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda tersebut. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen minyak. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam. Pada 4 Mac, pemeriksaan akan dijalankan di syarikat stesen minyak Rozana, daerah Belait. Pada Isnin, 6 Mac di syarikat stesen minyak IPA, daerah Brunei dan Muara. Di syarikat stesen minyak Koperasi Persatuan Tiba, daerah Brunei dan Muara pada Selasa 7 Mac. Pada Rabu 8 Mac di syarikat stesen minyak Pekan Muara dan pada Khamis 9 Mac di syarikat stesen minyak Amanah, daerah Brunei dan Muara. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui talian 2334092 atau melalui email sdt@mofi.gov.bn.